Okay, ni. Sure, yang ni tak ada tak apa. Okay, this one. General time observation 1 and general time observation 2. Okay, make sure kamu dah calculate untuk observation 2 dan general time observation 2. Okay, repeat balik ataupun recap balik apa yang saya beritahu mengenai masa. Okay, masa selalunya kita akan buat dalam 12 jam atau 24 jam. Tapi untuk pengiraan masa GT ni, kita akan convert kepada yang buat 12 jam tu, kita akan convert kepada 24 jam. Sekarang ni mungkin kamu tak nampak sebab kita buat waktu pagi. Tapi kalau pada waktu petang, sama ada kamu buat, contoh kamu buat 5.30 kan. 5.30, 5.31, 5.32, 5.33 for example. Okay, 5. Okay, tak ada masalah kamu letak 5 dekat sini. Tapi once kamu nak buat pengiraan untuk GT observation 1, kamu kena convert dulu 5.30 tu kepada 24 hours. Once you convert 24 hours, then you minus with 8 hours. Sebab beza the difference between UK, okay, you start UK apa tu, Greenwich Meridian dan juga dengan kedudukan kita adalah sebanyak 8 jam. Di mana waktu kita adalah awal berbanding dengan waktu waktu kita lebih awal berbanding dengan waktu di Greenwich Meridian, iaitu UK lah. Okay, 8 jam awal. That's why kita tolak. Memang beza kita yang itu. Beza kita memang banyak tu. Okay, sebelum kita masuk pengiraan declination, okay, saya nak explain sikit lah apa itu declination. So, declination is okay, so this is part of declination. Okay, declination is the angular distance. Okay, angular distance from the celestial equator. Ingat nah, from the celestial equator. Okay, kamu kena tahu rujukan dia daripada mana? To the star. Okay, mesti tahu. Okay, so ini saya buat ni. Okay, so this is celestial sphere. Okay, di mana kita nak tengok declination je dalam ni. Tak ada kaitan dengan zenith, tak ada kaitan dengan horizon, tak ada kaitan dengan altitude ke horizontal, tak ada. Kita nak tengok declination sahaja. So, this is declination. This is celestial sphere. Okay. Di mana kita akan ada celestial equator kat sini. Okay. Okay, sama juga ni. Saya akan lukis. Okay. So, bila kita ada celestial equator di tengah-tengah, bermaksud 90 degree from celestial equator is north celestial pole and south celestial pole. So, saya masukkan north celestial pole and south celestial pole. Sorry. Okay, anggap je yang sama. Okay, saya lukis sikit je. Katalah di sini matahari. Saya lukis kejap lagi saya padam tau sebab saya nak ni.
Okay, kata di sini matahari. Okay, kata di sini matahari. Apa itu declination? Okay, declination is angular distance starting from DSNCP, GESCP. SCP, and this one is celestial equator. Sekarang ni nak tengok declination sahaja. Okay, apa itu declination? So declination circle, and declination is the angular distance. Okay, saya lukis dulu declination circle. It is declination circle. Okay, declination circle. Yang kita nak tengok tu hanyalah declination sahaja. So what is declination? Declination is the angular distance. Angular distance. Bermaksud distance dalam bentuk sudut. Okay. Angular distance from celestial equator. So once we sebut celestial equator, it means starting from celestial equator lah 0 degree dia. Okay. Kalau tengok dekat sini, start from here, okay, sampai garis kesilangan declination circle dengan celestial equator, ini adalah starting 0 degree bagi kedudukan matahari ni. Okay, yang warna hijau ni adalah starting of 0 degree bagi declination. Okay, angular distance from celestial equator to the celestial bodies. Dalam yang ini kita buat apa dia? Kita buat sun. Okay, so daripada sini 0 degree, buka lah bukaan sudut dia sampailah ke celestial body. Ini adalah declination. Okay, boleh? So, untuk declination can be at north ataupun at celestial equator, betul-betul di atas celestial equator ataupun dekat south. Kalau celestial equator dia mempunyai 0 degree declination. Kalau dekat north dia akan mempunyai 1 hingga 0 something lah 0 degree, 0 minit, 1 second lah. Okay. Sampai 90 degree north. Kalau ni south 0 degree, 0 minit, 1 second sampailah 90 degree south. Okay, boleh. So dia pergi north ataupun south macam nak tengok. Daripada celestial equator, kalau dia berada di hemisfer NCP, North Celestial Pole, maksudnya dia berada pada keadaan north. Kalau dia berada daripada celestial equator pergi ke SCP, maksudnya dia berkeadaan dalam keadaan south. Itu yang kamu patut tahu. Kedudukan matahari. Kedudukan matahari boleh berada di declination north ataupun south declination. Okay, iaitu adalah declination. Ada yang nak tanya tak mengenai declination? Ada yang nak tanya tak mengenai declination? Tak ada, madam. Okay, so kita pergi ke star amanat. Okay, masing-masing boleh buka tak star amanat? Saya tak mau tunjuk kat kamu, saya just nak tunjuk sebahagian sahaja. Tapi masing-masing buka dulu star amanat masing-masing kat komputer. Dia berbentuk PDF kan? So kalau kamu tengok dekat sini, saya explain sikit-sikit je lah. Dia start mana? And then setiap tahun, semua dah buka ke? Dah, madam. Yang lain? Dah buka? Dah, madam. Okay. So kalau kamu tengok pada muka, kalau kamu buka automatik kepada PDF, dia terus ada dia punya navigation pane kan? Kat sebelah, apa sebelah ni ya kita panggil? Sebelah kiri kamu. Ada. Itulah saya jenis macam tak puas lah kalau mengajar tak tunjuk kan. So terpaksa jugalah buka yang saya punya sendiri Isat. Bagi puas sikit. Puas mengajar. Okay. Puasa tu ada penting. Okay. So di Isat ini navigation pane lah. Maksudnya macam contohnya dia punya muka surat by muka surat lah. Okay. Untuk start madak ni kita adalah berbeza-beza tau. Okay. Kalau macam ni
Okey, kalau macam ni dia macam bagi kebiasaannya. Okey. Okey, kat sini dia punya kata-kata haluan lah macam biasalah. Okey, this is preface, content page finder. Okey, tabular page finder. Ini yang dia punya pertama adalah introduction, penerangan. So kamu boleh baca lah sebab saya dah bagi dah kat kamu satu buku tu. Okay, what is time and our angle. Okay, this is critical, this is description of content. Okay, illustration. Okay, phenomena and planets. Tapi yang kita akan guna pakaikan adalah R and Sun ni lah. Okay, kedudukan matahari, ni star. Okay, radio time signal, macam-macam lah, refraction and parallax. Okay, refraction ni please guna yang kita punya lah. Sebab dia adalah base pada kedudukan kita. Okay, ni base pada kedudukan UK. Okay, semua bacaan yang kamu tengok ni maksudnya observation di UK. Kamu jangan pula guna yang ini. Okay, guna yang pada kedudukan kita. Okay, yang macam yang saya bagi kat kamu tu. Jangan pakai yang ini. Faham tak? Kamu ni kena explain banyak kali. Satgi kamu buat juga kalau saya explain pun. Okay, guna yang saya bagi tu, iaitu untuk Malaysia. Okay, berbeza. Beza. Cuma start amanat ni macam kenapa kita boleh guna untuk di UK. Okay, kenapa kita boleh guna di UK? Sebab kita dah buat pengiraan waktu yang kita flashback di UK. Nanti saya tunjuk kenapa kita buat di UK. Okay, di Star Manak. Okay, kalau kamu tengok Star Manak setiap tahun adalah berbeza-beza. Dia akan keluarkan nilai dia. Setiap tahun dia akan keluarkan. Setakat ni kalau saya dapatkan daripada di UTM. Okay, ada pensyarahan in charge lah mengenai itu. Okay, kalau Jupan saya rasa boleh juga kot kalau dia ada lah. Okay. Okay, setakat ni macam bagi saya akan ambil dekat UTM. Okay, so untuk matahari ni, dia setiap hari dia ada berbeza-beza. Tengok ni, Januari. And then saya pergi ke next page. Okay, Februari, March, April. Dan seterusnya lah, saya tak explain lah sampai habis kan. That's why saya cakap, okay, saya inform kepada kamu. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, bulan kan. Okay, and then dekat sini pula ada hari. And then sebelah ada ni, okay, saya besarkan sedikit. Okay, dekat sini, alamak. Dekat sini adalah hari. Tengok cursor saya Day, D ni. D, tengok tarikh 1/1, 2/1, 3/1. Macam mana saya kata, saya tahu 1/1. Ini 1, tarikh 1, bulan dia kat atas. Okay, and then kat bawah ni, hour. Hour ni 06, 12, 18. Dia buat dalam sela 6 jam. Okay, 06, 12, 18, lepas tu 24 kan. 24 tu dah masuk hari yang kedua ni, hari yang kedua ni. Okay, hari 24 bersamaan dengan hari kedua 0 jam. Okay, so dia buat sela masa. And then is nilai R. R ni kita gunakan untuk waktu pengiraan masa nanti. Okay, dalam time measurement chapter 3. So, hour, minute and second. Tengok kat sini hour, minute and second. Kat sini degree dan minute. Berbeza lah. Unit jam dan juga unit degree berbeza. Okay, this is R and this is declination. Okay, declination ni yang kita nak tengok. Dekat sini dia bagi degree dan minute sahaja. Ada kalanya dia bagi dalam bentuk second. Sekejap saya cari kod ada dalam bentuk second kan. Sekejap Ini pun degree minute. Saya tak pasti saya simpan lagi kod. Ini pun degree minute. 2019. 2020. Saya ambil kat UTM.
Yang dulu-dulu banyak dah saya tak simpan. Saya punya. Okay, nampak tak yang 2020 punya? Kamu nampak, kamu tak nampak apa? Ni kan? Kamu nampak kan semua ni 2019, 2017, 18. Okay. Ni 2020 Nampak, adalah madam. okay, good. Okay, ni 2020 ni tengok dia bagi degree, minute and second. Tak ada masalah pun, nilai dia adalah sama juga. Bukan, maksud saya bukan setiap tahun tu ada sama. Maksud saya sama ada dia bagi degree, minute, second ke, degree, minute ke. Nilai dia adalah sebenarnya degree, minute, second. Cuma kalau degree, minute, okay, macam ni degree, minute, okay, macam ni kan, 0.2, 2.3 minit. Sebenarnya dia convertkan, second tu dia convertkan kepada minit. Dia boleh tunjuk dalam degree, minit and second ataupun degree dan minit sahaja. Kalau dulu-dulu ni ikut waktu saya punya, zaman saya lah, degree, minit and second kalau tak silap saya. Okay. And then ni dia dah bagi degree, minute. So ini pergerakan dia dalam sejam. Okay, tak mau explain lagi. Sekejap lagi baru saya explain. So nak terangkan start anak dulu. Okay, this is E. Ini kita juga kita akan belajar dalam dalam chapter yang ketiga. Okay, iaitu pengiraan waktu ataupun pengukuran masa. Okay, so ini adalah start anak. Okay, Januari setiap hari kita ada sampailah kita punya 30 hari bulan. Okay, 31. Okay, 32 ni bermaksud bulan 2 dah lah. Okay, setiap tahun berbeza-beza. So, kita boleh tengok dekat sini. Okay, so that's why saya kata pentingnya bila kamu nak buat solar observation, kamu kena catat yang dekat atas tu. Ingat lagi, kamu punya borang solar orb, dekat atas tu ada detail nama, hari, tarikh, bulan, tahun. Dan bawah dia iaitu stesen dengan kamu punya RO. Ingat tak? Okay, itu adalah penting. Setakat ni yang saya kutip kan, kamu ada bagi kat saya borang solar observation kan. Bermacam-macam pelbagai cara saya tengok masing-masing masukkan data. Okay, ada yang tak masukkan tarikh. Tak masukkan tarikh tu bermaksud kamu dah tak boleh guna dah data tu. Sebab apa? Sebab once kamu kata okey tak apa. Kamu kata contohnya hari Isnin minggu ni dengan Isnin minggu depan kamu buat LP. Dua-dua tak tulis tarikh. Iaitu waktu tu 3/5 dengan 17/5 dengan 24/5 awak buat LP. Tapi dua-dua tak tulis tarikh. Tutup bila saya tegur and then kamu pun tulis tarikh. Lepas tu kamu kata bila kamu kata buat setiap kali Isnin je. Tak apalah kamu masuk tarikh kan. Kalau kamu tersalah tarikh, bermaksud kamu berbeza pengiraan deklinasi dia. Kita tunjuk bulan 5 contohnya kan. Okay, nampak lagi kan saya punya ni kan? Nampak, Nampak, madam. madam. Okay. So tadi kita kata saya kata apa 17.5. So kita tengok ini 2019 yang saya sebut ni adalah 2021, so berbeza sikit lah. Okay, 17.5. Which one 17.5? Okay, ni 17.5. Okay, katalah kamu sebenarnya yang bacaan tu adalah 24.5. Tapi kamu pergi letak 17.5. Kamu ingat minggu lepas. Okay, ni tengok ni NOS 19, 12.7. Okay, kita tengok pula 24.5. So, tadi NOS 19 kan, 12.7 ni. NOS 20, 40.2. Dah salah. That's why saya kata jangan lupa. Okay. And then lagi satu, jam. Okay, kamu tengok kan, ini kita ada ambil jam. Jam adalah penting accurate sebab setiap kedudukan kosong jam ni dia berada pada 19.12.7. Pada pukul 6 pagi dekat UK, dia berada pada 19.16.1. Kalau pada pukul 12 tengah hari di UK, bukan di tempat kita, di UK, bukan di Malaysia, dia berada 19.5. Kalau kamu tersalah kira untuk kamu punya waktu, lepas tu kamu convert waktu di UK, okay, possibility nak salah tu, possibility kamu nak dapat bacaan salah tu adalah
tinggi. Okey, setakat ni ada soalan tak? Tak ada, madam. Tak ada Tak ada, Boleh madam. Okey, good. Boleh, madam. Ada, madam. Okey, good. Ya, okey. So, berapa bulan yang kita buat bacaan hari tu? Saya dah bagi tahu berapa? Tarikh bila? Saya 8. Berapa? 8 ah. Ya, 8. 8 ah. Kenapa saya tulis 4 ah? Saya salah ah. 8, madam. 4, madam. Kenapa ada yang 4, ada yang 8? Dia tulis 4, madam. Which one? Lapan April, madam. 8 madam. 8 ah. Yok. Kat salinan saya ni tak ada 8. Hanya ada 4 sahaja. Okey, tak apa. Tukar kepada 4 sebab saya ambil bacaan kepada 4 ni. Yang saya bagi bacaan kat kamu ni, bacaan yang sedia dibuat lah, bukan bacaan yang saya main-main buat je, tak. Bacaan ni adalah real data yang kita collect from site. Okay. Tahun 2019 saya sebut 2000. Kamu ni biar betul 2021 saya pun tak boleh lagi tu buat 2021 serapan. madam. 2019. Ni mesti saya sebut je, lepas tu kamu meng-assume. Okay, 14/4 2019. Malah nak baby panjang-panjang. Lain ceritanya. Okay, 4/4 2019. So, masing-masing tengok start Ahmad 4/4 2019. Saya pula screenshot lah yang 4/4 tu. Tunjuk je kan 4/4. Sekejap saya screenshot. 4/4 bulan dulu. Okay, saya ambil sebahagian sahaja. Copy. Yes. Okay, saya ke bawah sikit sebab saya tak mau ganggu dengan yang atas. Okay, so yang ini kan. Okay, saya besarkan sikit. So, saya ambil bulan 4. Tengok ni. Saya tengok kita buat 4/4 2019. So, 4 ni 4 bulan 4. Okay, 2019. Okay, boleh? So, bacaan yang saya nak ini macam saya kata tadi, dekat sini sahaja, declination sahaja. Yang kita nak tengok sekarang ni declination sahaja. Okay, dan 4 bulan 4. Ini sahaja yang kita nak tengok. Yang lain tak perlu dah. Okay, jangan duk serabut kepala dengan yang tak perlu. Okay, so saya screenshot lagi sekali. Okay, tengok kat ini. Saya besarkan sikit. Okay, kita based on kisah ni saya buang declination ni. Okay.
So, dekat sini 4/4/2019. First, macam mana kalau kita nak tengok bacaan kita adalah, kita tengok yang bahagian ni je kan, dalam ni je kan. Ni, ni, ni. Okay, first kali kita tengok waktu. Pertama sekali macam mana kita nak ni, kita tengok waktu. Waktu kita pukul berapa? Okay, waktu nak tengok dekat sini. GT observation 1. Tengok saya tengah ajar kamu observation 1 dulu yang ini. Saya highlight kat kamu yang ini. Observation 1. Ni. Yang mana kotak-kotak sekali dia share bacaan. Ini. Okey, yang ni. Sekali yang inilah. Okey, untuk observation 1 sahaja. Observation 2 saya nak kamu calculate, lepas tu bagi tahu jawapan kat saya. Okey, so untuk kita tahu, first kita nak kira declination at ni, declination, kamu tengok ni, yang ini yang bahagian ni yang saya nak tunjuk kat kamu. Okey, bahagian declination. Ni. Okey, so untuk tengok ni, first kita tengok dulu kita punya jam, minit and second. Setakat ni kamu punya ni adalah 0 jam 39 minit 00 second. Okey, saya tulis dekat sini 0 jam 39 minit 00 second. Okey. Okey, kenapa kita boleh buat bacaan di UK? Sebabnya kita dah back to UK. Pada asalnya kita punya di Malaysia ini adalah di UK ataupun Greenwich Meridian. Okay, this is di UK. Kalau di Greenwich di Malaysia, pada waktu kita observe adalah pada pukul 8 pagi 39 minit 00 second AM Malaysia. Okay, that's why kita boleh guna bacaan ni. Semua bacaan ni adalah bacaan berada di UK. Okay, kenapa kita boleh guna? Sebab kita tengok pada ketika kita observe di UK pada pukul berapa. Okay, maksudnya pada saat yang kita observe, iaitu pada pukul jam 0 hour 39 minit 00 second. Kalau kamu tengok kat sini, dekat sini hanya ada 0 hour 0 minit 00 second, 6 hour 0 minute 00 second, 12 hour 0 minutes 00 second, and 8 hour 0 minutes and 00 second. Maksudnya dia tak ada yang 39 ni. Okay, macam mana nak tengok yang 39 tu? Tengok yang kedua. Okay, even setiap second pun dia ada bacaan-bacaan dia lah. Bukannya simply ni sahaja. Okay, yang kedua. Kita tengok pula bacaan declination, iaitu 0. Okay. Okay, kita nak tengok tadi kan? Kita tengok kan? Dia adalah pada pukul 0 jam 39 minit. Bermaksud antara 0 jam dan juga 6 jam. Okay, 0, 6. Kemudian seterusnya lah. Okay, kemudian seterusnya. Kemudian sampai seterusnya lah 12 dan sekian-sekian. Okay, di antara 0 dengan 6 ni, dia akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, boleh? Okay, antara 0 ke 1 ni dia ada pula minit. Antara minit tu dia ada pula second ni. Di antara ni. Okay, boleh tak? Faham Okay, so sekarang ni saya catat lah 0 jam ni, declination dia berapa. Saya ambil declination je. North 5 degree 29.8 minit. Okay. Dan dia punya beza, dia velocity dia untuk setiap ni adalah 58 second. Okay. Ni velocity. Jangan ni Okay, 6 ni. So dia still berada di north. Even dekat sini, bawah ni dia tak tulis north. Selagi dia tak tulis south, bermaksud dia berada dalam keadaan north. Dia boleh juga jadi south. Okay.
So, north dekat sini, north 6 jam, 5 jam, 5 degree 35.6 second. Okay. So, pergerakan dia dalam sejam adalah 57 second. Okay, sekejap Saya nak buka start manak balik. North. Oh. South. Okay, boleh tak kamu buka surat 19? Dah buka dah. Start amanah muka surat 19. September 2019. Muka surat 19 September 2019. Okay, dah buka dah. Dah, madam. Okay, kamu pergi ke 23 hari bulan September, iaitu Monday. Okay, dah. Dah, madam. Dah, madam. Sekejap lah. Jadi macam mana perasaan dia tu? Dah buat tunjuk. Okay, nampak tak? Nampak, madam. Okay, kamu tengok 23 ni kan. Mula-mula kedudukan dia di north and then kemudian kedudukan dia di north lagi. Okay, pada pukul 12 dia dah berada pada di south. Okay. So that's why kamu kena hati-hati. Tengok ni. Betul selagi dia tak letak tu maksudnya dia berada di south. Kalau dia tak letak tu maksudnya dia berada di south. Kalau dia berubah baru dia akan letak. Contohnya pada hari yang sama ni, okay, declination dia matahari berada pada north dengan pada south. Okay. Yang ini dia berada pada titik apa? Yang ini berada pada titik apa? Kan kamu belajar 4 musim kan? Vernal, autumnal, winter solstice, autumnal, equinox. Yes, dia Equinox. autumnal, equinox. Macam mana boleh dikatakan autumnal equinox? Sebab dia daripada north, dia pergi ke equator and then dia berada pada kedudukan south. That's why dia akan berada pada autumnal equinox. Kamu mesti hafal dia punya date kan? 23 September. Berada di autumnal equinox. Okay, nampak tak macam mana boleh jadinya autumnal equinox ni? Sebab pergerakan matahari tersebut di atas ekliptik. Ada soalan tak setakat ni? Tak ada, madam. Tak ada Okay, so we back to our ni lah. Stop presenting hari ni. Saya berbalik kepada kita punya pengiraan. Kalau ada soalan, tanya Saya tahu benda ni terms-terms yang baru. Yang jarang kita dengar. Okay. So, ini adalah macam saya katalah. Selagi dia tak tulis nos, selagi kalau tak ada depan ni bermaksud kita rujuk dengan yang sebelumnya. Okay, diulang. Kalau selagi dia tak tunjuk depan ni, for example yang ini dia tak tunjuk, so kita akan rujuk kepada yang sebelumnya. So, yang sebelumnya nos, kat sini pun akan nos. Okay. Macam tadi dia tunjuk south kan. Okay, maksudnya once kat sisi north, dalam keadaan north nak pergi south ni, dia akan berada pada 0 degree, 0 minit, 00 second. Okay, dia akan melalui kat itu. Okay. So, itu adalah ni. And then lagi satu, ada juga kaedah dia tak letak north. Dia pergi, dia tukar ni, dia letak ni. Plus.
Okay, dia letaklah plus dekat ni. Dia tak letak nos tapi dia letak plus. Ataupun dia letak negatif. Bila dia letak negatif tu bermaksud dia mempunyai declination pada keadaan south declination. Kalau dia letak plus pada north declination. Kena tengok tu lah. Kamu kena tengok start amanat tu dalam bentuk macam mana. Okay? Boleh? Okay. So, daripada situ kita nak tengok 39. Okay, 039. Okay, bila 039, 39 ni ada dekat sini. Ni 39, 0 jam 39 minit. Ni 0 hour 39 minit 00 second. Dia berada kat sini. Yang kita nak tahu declination untuk tempat ni. Degree, minute and second. Kita nak tahu kat sini ni berapa yang kat 0 jam 39 minit ni. Okay, kita tak boleh ambil 0 jam. So dia berada di antara, kita tengok dulu kedudukan 0 jam dia dekat mana. 0 is 5 degree 29.8. So saya letak kat sini 5 degree 29.8. Contohnya dekat sini lah. Dia berada. Okay, saya kecil sikit matahari. So matahari berada kat sini lah. Okay. Okay, boleh nak? Okay, ini adalah 5 degree. So daripada sini, dia ada kat sini. Ini declination untuk 0 jam. Okay, declination untuk 0 jam. Bila dia berada dekat sini, bila matahari berada kat sini, okay, kita nak tengok matahari pada 0 jam. Okay, so kita nak tengok matahari pada 0 jam 39 minit. So kita tengok pula next matahari. Okay, 0 jam 6 jam. Okay, 6 jam berada pada 5.35. Okay, saya buat dulu garisan ni. Okay, ni 5.29.8 minit north. Okay, saya letak sikit tulisan ni. Okay, so saya buang declination ni lah. Saya buang declination ni. Tak mau, takut kamu apa? Kamu serabut sekejap lagi. Okay, saya buang dulu. Just nak tunjuk pasal kedudukan je. Okay. Lepas tu ini pada pukul 0 jam. So kita tengok pula pada pukul 6 jam. 6 jam dia berada 5.35.6. Still pada kedudukan north. So kita tengoklah. So ni 5.29. Bila 5.35 atas sikit lah kan. Ni tak ikut scale. Saya cuma bagi ada ruang sikit. Okay, so ni 5 degree 35 minit 0.6 minit north declination north. Ini pada 6 jam. Okay, kedudukan matahari kemudian berada kat sini. Ctrl C, Ctrl V. Ya. Iaitu adalah pergerakan. Pergerakan dia dalam sejam. Maksudkan matahari bergerak kan. Dia ada terbit dan terbenam kan. Okay. So yang kamu tengok. Yang maksud waktu kamu tengok dalam teleskop tu. Kamu akan nampak matahari bergerak kan. Okay. Pergerakan dia tu mengambil 58 second selama sejam. Faham tak? Pergerakan dia tu, kelajuan matahari tu. Okay. Kelajuan matahari tu 58 second dalam tempoh sejam. Maksudnya dalam sejam tu dia ambil sebanyak okey, macam mana nak buat kamu bawa kereta kan? Okey, kamu hanya boleh bawa 110 kilometer per jam. Apa maksudnya? Dia ada pengiraan dia lah kan selepas tu kan. So kita pergerakkan maksudnya kamu pecut, kamu tekan kamu punya siapa nama ni? Minyak tu sebanyak 110 kilometer sahaja. Betul tak?
kita ya, maksudnya pergerakan matahari tu dalam tempoh nak sampai ke 5:29 dia ambil 57 second. Lepas tu 5:31 lagi 57 second. Pergerakan dia tu. Faham tak? Faham Yang lain faham tak? Faham So anggapkan matahari tu, anggapkan kereta yang saya kata tu, kelajuan tu macam matahari tu. Maksudnya daripada satu destinasi daripada destinasi A kepada destinasi B, kamu kena bawa 110 km per jam. Macam tu juga matahari. Matahari nak pergi daripada point A ke point B, dia mengambil masa 58 second. Okay, and then next yang kamu nak buat tu adalah yang kamu nak tengok matahari tu bukan 0 jam, bukan 6 jam, tetapi dia adalah 0 jam 39 minit dekat sini. 0 jam 39 minit. Kamu jangan argue lukisan saya tau. Lukisan saya tak ikut scale. Okay, so lukisan saya tak ikut scale, that's why tu dia besar tu tak logik sikit. Okay, so kita nak tahu kedudukan matahari kat sini. Berapa deklinasi dia? Itu yang kita nak tahu. Okay, ni. Ni. Kedudukan matahari ni. Okay? Boleh? So, nak tahu kedudukan matahari yang ini, saya tukar warna sikit pada warna saya tukar pada warna merah lah. Tak logik lah matahari warna merah, tapi tak apalah. Okey, untuk dapatkan kedudukan yang ini, okey, so kita memerlukan rujukan kita. Untuk kita tahu kedudukan ini, kita memerlukan rujukan kita. Rujukan kita adalah yang sebelum. Maksudnya kita nak cari ini 0 ke 6. Kan? Ni, yang kita nak tengok adalah dekat sini. Yang kita nak tengok dekat sini. Deklinasi dekat sini. Bermaksud kamu memerlukan deklinasi dekat sini. Macam tak? Deklinasi ni. Okay? So, bila kamu nak tengok deklinasi ni, kamu tengok dulu yang sebelum tu berada di berapa degree. So, 5:29.8. So, kamu pun letak dekat sini. 5:29.8 00 second. Ataupun tak ada masalah pun kalau kamu nak convert 29.8 tu kepada minit. Okay? Okay, berapa kalau kamu convert? Kejap bagi saya masa 1 minit sekejap. So kalau kamu nak convert, okay, daripada 5:29 kan, kamu buat dekat dalam kalkulator kamu, 5 degree 29.8 minit, lepas tu kamu letak equal, dia akan bagi dalam degree, minute and second. So boleh juga kamu letakkan sebagai macam ni, 5:29.48. Mana-mana tak ada masalah. Ini saya tunjuk dua kaedah. Kamu boleh tulis je terus, tapi second kamu akan jadi kosong lah sebab kamu dah convert kepada minit. Ataupun kamu boleh convert terus dalam kamu punya borang solar odd kepada second. Ada tak yang tak faham pasal ni? Ada yang tak faham pasal mengenai arahan saya ni? Madam. Ya? Lepas convert tu memang kena letak kat observe 2 Tak, maksud saya kalau kamu tak ada masalah pun. Katalah kamu kata kamu nak guna je waktu tu kan. 29.8 00. Ada masalah. Ataupun kamu kata kamu tak suka lah tengok kosong macam ni, kamu tak suka buat point kan. Okey, tak apalah 29.8
48. So dekat sini pun 29, 48. Faham tak? Faham ada yang tak faham tak? Seriously, saya bagi tahu betul-betul je ini. Even benda ni saya highlight banyak kali, ada juga yang buat salah. Okay, so ni saya bagi dua contoh lah, 29.8 kosong kan. Ini saya bagi contoh dua-dua. Dekat sini saya hanya bagi contoh saja. Terpulang kamu nak buat macam mana pun. Tetapi ada juga yang tak faham. Bila saya tanya faham ke tak, dia still kata faham. Dan dia ambil macam tau, 29.8, lepas tu dia ambil 58 ni. Padahal 58 yang kecil ni tak ada kaitan pun. Dia ambil macam ni. Contoh ni, saya bagi contoh. 29.8, 58. Dia buat macam ni. Langsung dia punya pengiraan terus salah. Okay, bila pengiraan dia salah macam ni, saya dah tak boleh tolong tau. Okay, bila dalam exam. Okay, antara dua cara. Tak ada masalah. Kat sini kamu nak buat degree minute second pun boleh. Ataupun dua-dua kamu nak buat degree minute second pun tak ada masalah. Ataupun satu degree minute, satu kosong. Ataupun satu lagi degree minute second pun tak ada masalah. Tetap bernilai yang sama. Ataupun dua-dua nak buat kaedah macam ni pun tiada masalah. Okay? Selalunya bila kaedah macam ni, bila kamu dapat start amanah kamu, degree dan minit sahaja. Okay? Okay, boleh. Okay, tak habis lagi tu. Okay, tadi kita tengok dekat mana? Kosong jam. Okay, kosong jam dia berada pada NOS. Okay, so letak kat sini. Declination at 0 hours. Okay, ini 0 hours. Okay, dan kamu buat pada NOS. Merah. Bull. Dan dia berada pada kedudukan NOS. Okay, ini saya merahkan kamu sebab jelas hari kamu tak nampak pula kan. So saya merahkan. Sepatutnya letak kosong bulat NOS. Okay, boleh tak? Boleh. Okay, so sekarang ni kita nak cari difference Boleh. yang ini. Okay, kita nak cari difference yang ni. Difference tu yang ini. Difference tu yang ini. Daripada kosong jam nak pergi ke ni. Nak pergi ke 039 ni. Ini difference yang kita nak cari. Okay, boleh? Boleh tak ni? So, kita nak cari difference ni, tengok tahu. Kita nak cari difference ni macam ni. Okay, difference yang kita nak cari adalah kosong ke nilai ni. Okay, nak cari difference dia. Ni saya tulis. Kamu boleh tunggu start tak? 2-3 minit? Sekejap Boleh. Boleh. Okay dah. Okay, so sorry. Okay, nak cari difference. Tengok betul-betul ni. Okay, nak cari difference. First, kita kena tengok perbezaan masa. Okay, kamu ambil masa ni. 0.39 ni. Okay, GT observation 1. Okay, kamu ambil GT observation 1. GT observation. Saya tak letaklah observation 1 kedua. Sebab kamu pun ada pengiraan observation kan. Okay, GT observation minus with waktu reference ni. Declination at ni. Minus with yang ni yang kamu tulis. Okay, so saya letak kat sini lah. Saya nak tulis lah bagi kamu faham. Ni.
time at declination at. Ni. Ambil yang nilai ni. Okay. Kalau kamu refer kosong, kosong lah. Kalau kamu refer 6 jam, 6 jam lah kan. Okay. Tutup kurungan. Darab dengan velocity. Mana velocity tu? Ini velocity ni. Ini V. Okay. Boleh tak? Okay, saya ulang balik Saya ulang bagi contoh. Ya. So, saya ulang balik Okay, GT observation kamu berapa? 039. GT observation. 039. Okay, 0 hour 39 minit 00 second. Minus kamu punya time reference kamu berapa? Time reference tu kamu rujuk pada mana? Okay, 0 hours. Okay. And then 0 hours, 0 minute, 0 second lah. Ya, saya tulis siap. Okay. Darab dengan V. V kamu berapa? 58 second. Okay. So, dapat berapa nilai dia? Dia, dia memang ada bacaan dan second. Jangan tulis lah. Okay. Dapat berapa? Dapat berapa? Letak kat sini dulu 0 degree. 0 minute. Yang lain? Macam Sama. mana Mubin dapat? Sama. Jangan ikut Mubin. Mubin tu bukan betul pun. Tak betul mobil ni. Tahu-tahu dia salah apa. Saya dapat lain. Saya dapat yang lain. 37.7. Saya dapat sama. Saya tak tahu apa yang salah. 37.7. 37.7 ni unit dia apa? Saya pun tak pasti. Second. Saya kira dapat lain. Yang lain? Kita kamu kira balik. Kosong. Yang lain? Macam macam mobil. Sama macam Mubin. Macam mobil. 37 degree 42 second 42 minit 0 second. Lagi? 37.7 degree. Lepas tu 42 minit 0 second. 37 degree 42 gitu. minit 0 second. Ini jawapan Yasmin. Okey, yang lain? Yang lain? Dapat madam. Dapat tu berapa? Sama dengan Sangat. Mubin. Mubin. Semua duk anggap Mubin betul. Kalau Mubin bagi ajaran sesat pun betul lah juga Mubin. Mubin lah ayah ping Betul lah tu. Mubin. Ayah bank. Okey. Perempuan tak dengar lagi. Perempuan baru 2 orang saya dengar. 3 orang kot saya dengar. Yang lain? Ramai ni perempuan dalam grup ni. Dapat sama dengan siapa? Sama dengan Mubin. Dapat sama dengan Sama dia. dengan Mubin. Dia? Yang 374200 tu. Oh ni. Okay. So si ayah pin kamu tu memang betul lah. Okay. That's why kenapa saya duk mention dekat sini. Second. Sebab saya kata mesti akan ada yang salah. Dia sebenarnya bila jadi macam ni masuk dalam kalkulator jadi macam mana? 0 degree, 0 minit, 58 second. Kamu tak letak depan ni kot. Betul tak? Okay, cuba kira balik. Yang mana dapat
yang dapat macam 3742 dengan 37.7. Dapat tak? Dapat. Kosong 37.7 second. Betul lah tu. Sama macam Mubin lah. Okay. Boleh nak? Okay, so kamu akan dapat 0 minit, 0 second. Apa ni saya mahu apa? 0 degree, 0 minit, 37.7 second. Okay. That's why saya highlight yang ini. Mubin pun ada tanya tadi. Kena letak ke tak? Yes, kena letak sebab akan confuse kepada student yang lain. Okay? Patutnya second ni bila masuk dalam calculator, kamu tak boleh simply letak 58 terus. Kalau 58 dia akan jadi 58 degree, 58 minit, 58 second. Okay? Yang ini salah. Okay? So 0037.7. So kita tengok kat ini. Kita letak kat ini. 0037.7. Boleh? Kalau kamu tengok kat sini ada tambah dan tolak. Kita nak guna tambah ataupun tolak. So kita tengok dekat sini. Okay. Dia makin menaik ataupun makin menurun. Dia ada dua. Satu makin menaik. Hitam pula. Nampak orange. Satu lagi makin menaik. Satu lagi makin menurun. Okay, apa itu menaik dan menurun? Okay. Okay, kamu tengok deklinasi dia. Sama dia deklinasi dia daripada south ke north. Ataupun deklinasi dia daripada north ke south. Macam mana nak tengok? Kamu tengok dia kosong dengan 6 jam ni. Dia ke arah naik ataupun dia ke arah turun? Which one? Naik. Dia ke arah naik. Ini. So, bila dia ke arah menaik, kita akan letak tambah. Bila dia ke arah menurun, kita kena letak tolak. Boleh tak? Tak kisahlah mana-mana. Dia ada pada North Hemisphere ataupun South Hemisphere. Dia kena, kalau dia makin menurun, contohlah dia berada kat sini. Saya bagi contohlah. Sekiranya dia berada kat sini. Kat sini 0 jam kan? Okay. Dekat sini 6 jam. For example ni, saya bagi ni. So, dia makin menaik kan? So, kata dia makin menaik, kau mesti kena letak tambah. Okay. Katalah dia makin menurun. Ni 0 jam. Ini 6 jam. Dia makin ke arah ni kan? So, kamu kena letak tolak. Okey. Boleh ke tak? Tapi dengan syarat. Ini apa? Kita letak tambah kan? So, bulat tambah. Okey. Tapi dengan syarat, nak dapat nilai ni, declination at time observation ni, dengan syarat, ini, declination at time observation, declination at time observation, okay, UT ni, okay, plus with difference, okay, dengan syarat dekat yang ini, kan declination tu kan dia ada plus and minus kan, dia ada north and south kan, okay, kalau north kamu letakkan dia sebagai tambah, kalau south kamu letakkan dia sebagai tolak. Apa yang saya kata letakkan tu dalam kalkulator. Okay, contohnya sekarang berada pada north 5 degree 29.8 minit. So, kamu akan letak tambah 5 degree 29.8 minit. Lepas tu, tambah dengan 0 degree 0 minit 37.7 second. Kamu akan dapat jawapan. Faham tak? Faham, madam. Madam. Okay, so dapat berapa? 5 degree 30 minit 25.7 saat. Okay, okay. So, north ataupun south? Dia berada pada kedudukan north ataupun south? North. Macam mana nak tahu north? First, kamu tambah tu, kamu dapat tambah. Maksudnya, kamu dapat 5 degree tu, kamu mesti dalam positif. Second, untuk check dia, antara 0 dengan 6 ni, dua-dua still dalam keadaan north. Bermaksud bila berada di tengah-tengah ni pun, berada dalam keadaan north. Yang third nak check tu, kalau kamu tengok dekat sini makin lama makin dia naik ke arah north. So sini north, sini ni still kalau kamu tengok lukisan secara logiknya, dia still berada dalam keadaan north. Okay? Boleh? 3 kali semakkan saya tunjuk.
Okay, pilihlah mana satu yang kamu rasa selesa. Okay, diulang untuk semakkan NOS ataupun SAS. Kan kamu dah buat rumusan ni. So, kalau kamu dapat jawapan dia dalam NOS, so dekat sini akan NOS. Yang kedua, kamu boleh tengok pada kamu punya start mana. Kalau ni NOS, ini NOS. Okay, tengah-tengah dia of course lah NOS. Takkan nak pergi SAS pula kan? Okay, and then tengok gambar raja. Kalau kamu lukis gambar raja, kalau dekat sini NOS, atas ni NOS, lepas tu dalam dia mestilah NOS. Okay. And then nak tengok jawapan kamu tu adalah okey ke tak. Sebab kadang-kadang setengah orang dia tertolak. 5, 29.8 tolak dengan 0037.7. Sesetengahnya dia tertolak. Okay, tengok. Bacaan kamu punya 6 jam dengan bacaan kamu punya 0 jam dengan bacaan 6 jam kamu. 05.29. Okay. 6 jam 5.35. And then kamu dapat pada pukul 39 tu, kamu dapat 5 berapa? 5.30 25.7. 5.30 25.7. Nampak tak dia menaik? Daripada 5.29 pergi ke 5.30, lepas tu 5.35. So dia makin naik. Logik. Ada setengah tu dia dapat dekat sini. 5.28 kot something. So bila kamu tengok di luar antara 0 dan 6 jam, maksudnya dia salah dah lah. Dia punya nilai mestilah berada di antara 0 dengan 6 jam. Okay, boleh tak? Okay, setakat ni ada soalan tak? Ada, madam. Okey, tak ada. Okey, cumanya saya nak kata kalau kita buat observation petang, kita buat observation petang kan, saya tunjuk observation petang ni, contoh petang waktu PM. Katalah kamu buat pada pukul 5.30. So dia akan jadi 17.30, betul tak? 17.30 tolak dengan 8 jam dapat apa? Dapat apa? 9.30. Ni di UK lah. Okey, 9 hour 30 minit. Kalau kamu tengok kat sini, 9 hour melepasi 6. 6 ke 12. So, rujukan kamu yang mana? 6 ke 0? Rujukan kamu yang mana? Kamu nak rujuk 6 ke? Kamu akan 6. rujuk 6. Okey? Sebab dia punya pergerakan dia pun beza 1 second. 58 second, 57 second. So, kamu akan refer lukisan yang kamu akan lukis kat sini. Kamu akan tengok declination pada 6 jam dan declination pada 12 jam. Itu sahaja. Declination yang lain tak perlu. Okey? Boleh nak? Boleh? Boleh, madam. Okay, katalah Tak 9. faham lah, madam. Macam mana? Tak faham. Tak faham. Okey. Yang Okey. So saya ulang balik Sekarang ni ini adalah observation pagi. Okey. Kata kamu buat observation petang. Observation petang adalah contoh ni, saya bagi contoh. Average time kamu ataupun mean time kamu adalah 5.30. Okey. So 5.30 saya kata selalunya untuk pengiraan waktu kita akan guna 24 hours format. Okey, boleh? Okey, kalau 24 hours format, dia akan jadi 17.30. Ini waktu di Malaysia. Okey, ini waktu di Malaysia. Okey, kita nak tengok start mana, kita kena refer pada waktu di UK. Bila kita nak refer pada waktu di UK, kita kena tolak 8 jam. Okey, ingat sahaja, beza masa di UK dan beza masa dengan kita adalah sebanyak 8 jam. So kita minus with 8 hour, we get 9 hour 30 minit. 9 jam 30 minit. Okay. Okay. So untuk borang ni, kan, ni declination at UT ni, okay, kita nak refer 0 jam ke 6 jam. Okay. Sebabnya 9 jam berada di antara 6 dan 12. Ini 9 jam berada kat sini. Okay. So kita akan refer kepada 6
jam. So yang ini kita akan jadi 6 lah. Dekat sini akan letak 6. Faham tak? Faham ke tak? Faham madam. Kamu angguk tapi Tapi dengan tanpa keyakinan. um, tadi kan Tadi kan, okay, saya buka balik page ni. Tadi kan, saya refer kosong jam. yang tadi tu kita guna waktu UK ke yang mana tu yang masa kosong jam tu? Kita guna waktu di UK lah. Yang Ni. Ni. 039 di UK. Kan kamu punya mean time kamu kan 8 jam 39 minit. Kita tolak 8 kat sini. Kita dapat nilai ni. yang tu dekat UK 17 minit 17 minit lah. 17 jam 30 minit. Kenapa kita tak ambil 17 jam 30 minit madam? 17 jam 30 minit ni di Malaysia. Oh. Okay. Okay, ni saya convert je. Ni 12 jam. Ini 24 hours format. Okay, 12 hour format dengan 24 hours. Okay, boleh tak? Boleh madam. Boleh nah. Yang lain boleh? Boleh madam. Okay. So macam tadi, kita refer kosong jam kan. Lepas tu bila nak calculate difference, okay. Kita ambil nilai yang tadi berapa lah? 9 jam, 30 minit, 00 second kan. Tolak dengan 6 jam. Okay. Darab dengan berapa dia punya tu? Kadang-kadang dia tak sama. Kadang-kadang dia berbeza. 58 tengok Ni 57, ni 57, 57. Yang bawah ni sama pula kan. Okay, kita ambil yang untuk 6 jam ni. 6 jam ni straight. Okay, beza dia adalah 57 second dia punya kelajuan. So, kita darab dengan 57 second. Ni contoh bagi petang lah. Okay, boleh ke tak? Boleh. Okay, so kamu pun dapatlah nilai yang ini. Okay, ada soalan? Tak ada madam. Okay, perlukah kamu take 5? Okay. Baik juga. Okay, baik juga. Okay, so kita follow ayah pin kita lah. Ayah pin pun penat. Of course, Baik, pengucut dia lagi penat. Okay. So, 5 minit lah. Boleh off kamu punya kamera. Lagi 5 minit, on balik.
Okey. Assalamualaikum. Dah kot. Kita start balik. Dah. Okey, on balik kamu punya kamera. Okay, so the next pengiraan adalah kepada polar distance. Kalau kamu tengok kat sini, ingat balik chapter yang kita belajar dalam tutorial 1D iaitu mengenai polar distance, astronomical coordinate system, astronomical triangles, how to calculate polar distance. Okay, polar distance kita dapat daripada declination. So kita ambil declination waktu kita observe tu iaitu pada pukul 8.39 pagi. Okay, pada pukul 8.39 pagi, declination untuk declination matahari pada waktu tersebut berada pada north 5 degree 30 minit 25.7 second. So dekat sini saya ada lukis sikit. Okay, so kita tentukan kedudukan 5 degree tu. Okay. So ini kan. Okay, 5 degree. So kita akan lukis declination circle di mana declination circle adalah bulatan daripada north celestial pole to south celestial pole, tapi mestilah melalui kepada titik celestial body. Okay, so this is declination circle. Okay, saya dah lukis declination circle. So dia punya declination 5 degree ni adalah daripada celestial equator. Again, saya tekankan celestial equator. Starting off kita punya origin, pergi ke persilangan declination dan juga declination circle dan juga celestial equator. Itu adalah starting 0 degree for declination untuk matahari. So, sun declination is mean by angular distance. Okay. Start from the celestial equator to the celestial body. Okay, ini adalah declination. Okay, ingat balik kita punya titik, kita punya triangles. Okay, astronomical triangles kita. Okay, start with NCP ke, NCP pula dah, sorry. Start from zenith. Okay, NCP and celestial body. Okay. So ini zenith ke NCP adalah co-latitude. NCP ke star dia? NCP ke star dia? Apa itu NCP ke star? Polar distance dan star ke zenith? Zenith distance. Okay, yang kamu nak cari sekarang ni adalah yang ini. NCP ke matahari. So ini NCP ke matahari. That's why saya kata dia boleh rotate iaitu polar distance. Ini polar distance. Okay, macam mana nak kira polar distance? Kalau kita tahu NCP ke equator adalah 90 degree. Okay. So dia punya formula dia adalah polar distance is equal to 90 degree minus with declination. Okay. Tapi dengan syarat. Okay. Declination ni kita kena tahu tambah ataupun tolak. Minus ni dia punya formula. Declination kan dia ada tambah tolak ada kan. Di mana dia ada, sorry. Dia ada declination north, declination and south declination kan. Okay. Kita kena mengambil kira north and south declination ni. Okay. Kalau north, kita jadikan dia sebagai tambah. Kalau south, kita akan jadikan dia sebagai minus ataupun negatif ni. Untuk declination tu sendiri. So, bila declination berada di north declination, okay, ni. Kalau north, 90 degree minus with north kan? Okay. Sama dengan 90 degree minus with declination. Ini sekiranya bila declination matahari berada pada north. Cuba kita tengok kalau berada di south pula. Okay. 90 degree
minus declination. So dia akan jadi 90 degree plus with declination. Okay. Ini kalau berada di south. Okay, faham ke tak? Faham atau Faham, madam. Okay, faham So, yang ini bagi north. Okay, ni bagi north deklinasi. Sebab kamu nampak lah dia betul-betul daripada celestial equator pergi ke arah north. So, saya tunjuk sikit je. Sebab kadang-kadang kamu boleh dapat juga south declination. Okay. So, saya tunjuk kat ini south declination Okay, macam mana dia boleh jadi tambah. Okay. Okay. So, polar distance yang ada dekat sini adalah yang ini. Ni polar distance yang kamu nak cari. Okay. And then declination dia adalah south declination kan. Okay, tadi north declination, ni south declination. Okay, kata warna hijau lah. Hijau ni. Okay. Macam sama juga, declination adalah pengiraan angular distance starting from celestial equator. This one is celestial equator. Okay. Sampailah sini. Ini adalah declination. Tebal pula. Okay. This one declination. Okay. So, ini 90 degree. Okay, nampak So, bila nak dapatkan kamu punya polar distance, starting from here, sampai ke sini, 90 degree kan? Lepas tu tambah lagi kat sini. Ini baru jadi polar distance. Okay, nampak? That's why bila berada di selatan, declination selatan, okay, 90 kena tambah dengan declination. Apabila dia berada di utara, 90 degree mesti minus with declination. Okay? Faham? Faham, madam. Okay, yang lain? Okay. Faham. So boleh okay. Ada soalan? Faham. Okay. Okay, so yang ini macam mana? Berapa nilai dia? 84 darjah, 29 minit, 34.3 saat. 24.3 saat. Tu Yang lain? RM95. Sekejap. Saya save lah. 95. 30. 5.7. Okey. So ada lagi yang lain? 84, 29, 34.3. Yelah, saya tanya ada lagi tak yang lain? Okey, sebut sama aja. Apa yang silap? Saya silap ke kamu silap? Okey. See, ayah pin kamu dah terbuat salah satu. Jangan ikut dia. Dia pun kadang-kadang tak betul juga tu. Okey, ni Tu saya padam. Okey, yang lain? Kejap, madam. Okey, nak kira ni punya lah lama. Tambah tolak je. Perempuan? Allah. Perempuan? Madam, dapat jawapan yang pertama tadi. Yang pertama betul apa? 84. 84.3. Okey. Pasal-pasal dia Amush. Madam nak tanya, yang observation 2 tu, yang kolom different dengan kolom declination of at time tu, kena letak juga ke apa-apa benda kat situ? Ke biar kosong saja? Yang mana yang ni Yang kolom 2 dengan 3 yang tu. Yang ni? Nanti kamu buat calculation lah. Kita tak masuk dia observation kedua ni. Oh. Okey. Terima kasih, madam. Okey. So, saya harap semua dapat 84, 29, 34.3 lah nah. Okey.
Jangan salah tengok macam Mubin tadi dah tersalah sebab dia pi tambah. Patutnya kena tolak. Okey. Sepandai-pandai tupai melompat. Akhirnya jatuh ke tanah jua. Okey. Jangan duk tiru jawapan dia sangat. Dia pun bukan betul sangat. Kadang-kadang dia pun buat mistake. Okey. So, this 84, 29, 34.3. Kenapa 84? Sebab kita kena tolak. Dia berada pada north declination. Check balik ni. Kalau north declination, kita kena tolak. Okay. Tapi dia punya formula asal dia yang inilah. Okay. Formula asalnya yang ini lah. Yang ini saya dah ni lah. Okay, saya just nak tunjuk kefahaman kepada kamu je supaya kamu faham. Bila kamu berada di mana-mana situasi pun kamu tahu macam mana kamu nak apply. Okay. So, okay, dah sampai dekat sini. Okay, saya nak kamu salin dulu latitude of station. Okay, this one latitude of station. Adjusted vertical, yang ini. Saya highlightkan yang ini. Kamu dah kira dah yang ni. Kamu dah ada jawapan dah. So, saya nak kamu yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Okay. Isikan balik nilai-nilai dia. Kamu dah calculate, ingat balik kamu dah calculate dengan yang ini. Okay, yang ini tak perlu level ni tak perlu. Dah? 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 Belum. Belum. Kita bagi 2 minit je tau. Dah? 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 Okay, lagi 1 minit je tau. Dah? Baru 10 saat, madam. Madam. Okay, lagi 30 saat lah. Dah? 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 Okay, 20 second. Dah? 15 second. Dah? Dah? Lamanya kamu nak cari. Kamu dah calculate kan sebelum ni kan. Masing-masing buat menunduk cari. Padahal tak jumpa pun kan sebenarnya kan. Kat mana kamu kira kan. Betul tak? Itu adalah satu kepuraan sebenarnya. Okay, latitude. Dekat mana latitude of station? Which one latitude of station yang kamu kira sebelum ni? 62649.94. Okay, this one 626, 49, 49.94 ni. Yang bawah sekali latitude of station. Tengok saya punya cursor. Latitude of station ambil balik. Okay, salin je dekat sini. Okay, 6 degree. Okay, 6 degree. Tulis degree lah 26 minit. 49.94 second. Dah tak 6 degree. Degree saya lupa macam mana dia punya ni. Ingat. Ini ke? Alah, tak jadi. Kenapa saya tak ingat dah. Simbol degree. Okay, saya letak degree dah. Okay, so adjusted vertical. Dekat mana adjusted vertical? Adjusted vertical for observation 1. Adjusted vertical. Adjusted vertical. Adjusted vertical. Adjusted vertical. Which one? Adjusted vertical. Adjusted vertical pula. Adjusted altitude. I'm so sorry. 19 berapa? Okay, ni adjusted altitude lah. Still tak apa betul tak dah. Altitude. Okay, yang ini. Okay, 19.
52. That's why saya kata kalau kamu telah tersalah kira, dia akan melibatkan yang bawah-bawah sekali. Dia akan melibatkan pengiraan yang lain. So observation azimuth. Observation azimuth bersamaan dengan mean to sun. Which one mean to sun kamu? Okay. Mean observation RO. Ha. Okay, convergent. Ha. Ya, dekat sini kena tulis penuh. Yang ini. Convergence yang ini ya. Kepada yang tak nampak, yang nervous sangat-sangat, yang sampai dah tak boleh nampak dah borang sendiri, yang ini. Okay. Saya tunjuk. Okay. So, yang biru tu kamu hanya salin balik je daripada yang asal. That's why saya kata, kalau kamu salah pengiraan yang sebelum ni, pengiraan yang lain pun kamu akan salah. Okay. Ada soalan cakap ni? Ada soalan tak? Okay, so we go to computation azimuth. Yang ini. Kenapa pula yang tak lukis ini? Okay, ni computation azimuth Yang ini bahagian ni. Okay, kalau kamu tengok borang follow up kamu, ada tak dia tulis formula untuk cos A? Ada tak formula kat itu? Atas tu. Dekat bawah detail. Ada. Ada. So, dia punya formula adalah okay, dia punya formula adalah cos A, cos P, okay, minus sin altitude, sin latitude. Okay, bahagi dengan cos altitude darab dengan cos latitude. Betul tak? Betul. Okay. Okay, nak kira yang ini. Okay, yang ini dia ada juga dia punya ni. So, kita nak dapatkan nilai A. Berapa nilai A? Berapa nilai A? Cos P, cos polar distance, minus this sin altitude ni, adjusted altitude, darab dengan sin latitude. Ini sin latitude kamu. Okay. Ni. Semua ni dah ada formula dia ni. Okay, cuma masukkan je. Macam saya kata sebelum ni, kalau dalam pengiraan, seboleh-bolehnya menggunakan Bodmas. Okay, rule of Bodmas. Kalau tak reti guna Bodmas, gunalah satu-satu. Ataupun terlampau panjang kan. Terlampau panjang sampai kalkulator tak boleh buat masuk. Guna fasa by fasa. Maksudnya, buat ini satu, lepas tu answer bahagi yang ini pula. Dalam kurungan. Okay, kalau tak boleh secara terus, buat dulu yang atas, lepas tu answer bahagi dengan yang ini. Okay, so cari nilai A. Okay, cari nilai A and then lepas tu jangan cancel calculator. Daripada situ, kita akan tambah dan tolak sahaja. Faham tak? Kita akan guna calculator sahaja and then salin. So, jangan kosongkan kamu punya calculator. Dah dapat jawapan, biar dia hold dekat situ. Okay, berapa nilai dia? Berapa nilai dia? Tengah kira madam. Okay. Akil macam tak kira kot. Dia dah congak kot. Berapa nilai dia? Dah dapat bagi tahu je lah. Berapa Akil? Akil ni. Akil. Tunggu mobil madam.
Jawapan dia yang Akhir sama dengan dia. baru ingat. Berapa? Uh, 3 minit 42.65 saat. 0 degree ke? Kau sendiri. 0 degree. 3 minit. Yup, madam. Okey, yang lain? Yang lain? Masih kira, madam. Okey. Lamanya lah kamu kira. Cepat sikit. Yang lain? Kamu janganlah ikut Akhil dengan Mubin. Ikutlah kamu ada jawapan yang lain. Ish, nak kena sebut satu-satu nama je ke ni? Akmal Hakim. Berapa jawapan kamu? Tak dapat lagi. Tak dapat lagi. Macam mana boleh tak dapat lagi? Lama sangat dah ni. Anis Adil. Anis Adil. Nasha Hanani. Nasha Hanani. Dapat negatif. Negatif 0, 0, 15. 0 degree ya? Ah, 12. 0, dah 0 degree, 0 minit, 15.5. Jawapan last ke jawapan atas tu je? Apa maksudnya jawapan last yang dekat? Jawapan last lah. Saya nak jawapan last. Kan tadi kamu kata 28. Okey. Yang tu akhir kot. 0 degree. 3 minit. Saya 42.65 madam. Saya dapat 41.72. Apa benda ni? 41.72 ni apa dia? 0 degree 3 minit 41.72 saat. 41 minit. 0 degree 3 minit 41.27. Akhir dapat apa? 72. 72 silap. Akhir dapat apa? 28.7 kan? Akhir Zainal. 42.65 madam. Sebab Mubin ke sebab diri sendiri ni? Dia tadi saya jawab 42.65 madam. Habis tu 28.7 ni mana? Tak tahu. Tak tahulah kita apa.
Okey, Izzah, Abidah. Lamanya takkan tak dapat-dapat lagi dari tadi. Sebab rasanya salah, madam. Ha? Macam mana kamu tahu jawapan kamu salah? Saya main kira je, madam. So, ada jawapan ke tak? Saya try lagi, madam. So, dia kata dia ikut kawan kamu. Jasmine dah dapat jawapan. Saya rasa madam 86 jam 27 minit Lagi, madam. 14.95 Saya saat. lembab sikit kalau kira-kira ni. Madam, Ya, saya rasa 86 86 pula. 27 minit. Sebab kos pindah ke kanan diri ni 14.95. Madam, saya dapat 89 degree 50 minit 3.94 saat. Yang tu ke jawapan tadi? 3.4 saat. 14.92. Akil. 95 madam. Yang lain? Madam, dia nak kos A ke A? Kamu nampak A, sertifikat A. ini apa dia? A. Okey. Salah tu. Yang atas tu. Yang lain semua duk calculate nak Apa dapat juga Wan? 3 minit 42.65. Saya pun tak pasti kenapa. Nak ikut kawan. Saya dah Madam, kata. Madam, saya dah bagi tahu ke saya punya? Ni 89 33.4 betul tak? Tak, bukan 30. Itu 50. Ni 50. Lepas tu, 50 plus 3.94. 3.94. Yang lain? Madam, 9.7. 86 degree 28 minit 8.06 saat. Banyak jawapan ni. So yang lain tadi dapat 86 punya lah kira balik nak dapat 0 degree. Lepas tu dia kena kira balik untuk dapatkan 86 balik. Apa duk ikut ketua. Okay. Madam, saya lain madam. Okay, berapa? First time ni 89 nanti nak jawab ni. 89, 46, 46, 32.68. 22.68. Yang lain? Yang lain? Ni semua lelaki ni. Perempuan 2 orang je kot saya rasa. Saya dapat 86 degree 27 minit 14.7 second. 7 minit lah. Ah, 14 point. 14.7. Siapa ni? Oh, Wan Syakira. Okey. Betul tak ni? Betul. Okey, yang lain? Jawapan kamu yang mana? 0 Sendiri degree ni. ya? Ni 32 ni. 8.06 kan? Okey, yang lain? Saya kunci jawapan saya madam. Mantap. It's okay. Syakira ni pun kunci kot. Yang lain? Jangan ikut kawan. Nasihat saya, jangan ikut kawan. Kamu ikut kawan, dia tentu kawan betul. Madam, saya kunci saya punya jawapan juga. Nak you yakin tak yakin? Saya buang dulu kunci tu. Buang dulu, dah nak kira pula. Apa kat bawah? Tutup balik pintu. Okey. Lambatnya lah kamu kira. Nak juga sama dengan kawan. Madam, dekat chat box pun ada juga yang letak. Oh, ada jawapan. Lembut je suara dia.
86, 27, 14.7. Akmal Hakim. Madam. 86, 27. Ya, Saya dapat 86. error. Kamu dapat 86. Siapa dia? Muhammad Muhaimin. Okey. Saya dapat 86 degree 27 minit. Lepas tu 14.37. 14.37. Ha. 37. Okey, berapa nilai dia sepatutnya? This one. Yang kunci-kunci tu carilah kamu punya kunci balik, buka balik kamu punya lock tu, kira balik. Okey, ini jawapan dia. 86, 27. Masih ada kelas tak? Ada madam. Okey. So 86, 27, 14.7. Punya ada duk tunggu kamu kira yang follow pada kawan-kawan. Ayah pin kamu pun salah. Penolong ayah pin kamu pun salah. So kamu nak juga tiru diorang. Okey, tengok Wan Syakira. And then Wan Syakira, Akmal Hakim. Dan juga Atikah juga yang betul. Tengok yang senyap-senyap dalam diam-diam berisi. Diam-diam ubi berisi. Okey. So kira balik, try kira balik, ikutlah kamu tersalah tekan kan. Nilai dia adalah 86, 27, 14.7. Ini saya calculate, dia punya jawapan ori pun yang ini, saya calculate pun yang ini. Lepas tu dia 3 orang yang calculate pun dapat jawapan yang sama, maksudnya betul lah yang ni. Okay. Please, lepas ni, kalau lah kamu masuk dalam kelas mat ke apa ke, jangan duk tiru Mubin dengan ni. Diorang tak betul sangat tu kadang-kadang. Okay. Betul lah madam, jawapan saya 14.7. Oh, betul. Kamu kata 14.95. Ada 7 lah. Dan 7. Nama-nama tak tahu. Dan. Dia dah lah hari raya tak minta maaf kat saya. Lepas tu dia tambah dosa dia dengan okey lah. So untuk hari ni je lah kelas. Saya nak panggil sekejap lah. Minggu depan kita sambung lagi yang ini. Kita habiskan. Lepas tu kamu dah boleh terus pada observation yang kedua. Okay? Boleh madam.